umur kita. Al-Fatihah. Masya Allah, tahniah kepada semua. Okey, saya serahkan kita punya sharing malam ni. Special person yang bagi untuk ceritakan tentang special person sepanjang zaman. So saya persilakan kita punya special person malam ni. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke semua? Dengar. Salam. Okay. Kenapa ada? Ada double Agak double. Hello. Hello. Dengar Kak. Hello. Ya, tapi ada double kan? Dengar ada dua suara Kak. Yang Hello? Okay. Ada lagi? Okay. Double lah. Kenapa double Okay, siapa tak bercakap boleh mute dulu. Hello? Baru tenang. Okay. Minta maaf lah selfish sikit. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak jawab salam kena buka pula Waalaikumsalam. Okay. InsyaAllah rasa ni macam first time je akak berada di sini dan bertemu walaupun through Google Meet lah dengan semua orang kat sini. Kalau sebelum start sharing, Aci tak untuk kita ta'aruf pendek? Boleh tak? Boleh. Orang lain? Saya setuju. Orang lain ni Sakina, Arni, Bibi. Boleh. Okay, tapi boleh tak nak buka muka lah at least kan. Macam buka muka, bagi tahu nama dan dari mana je. Contoh saya, akak dulu lah kan, akak tak tahu lagi. Boleh kan? Kita tengok muka lah. So akak lah start dulu kan. InsyaAllah. Akak nama Afina, Nur Afina, Muhammad Rashid, asal Shah Alam, Selangor. Sekarang berada di Sabah, berada dengan kakak-kakak ni ada. Kak Dila kat sini, satu rumah dengan Kak Mila, Chong, okay di belakang tu. Dan sekarang bekerja lah. Alhamdulillah bekerja merawat manusia, doktor dekat Queen Elizabeth II. So siapa yang sakit luaran maupun dalaman boleh PM tepi. Nanti kita bagi nombor telefon. So okay ke? Nak semua orang bagi tahu nama dan dari mana je lah. Buka video kejap. Okay. Kita start dengan Arni lah. Tadi Arni macam excited je nak ta'aruf. Boleh. Okay. Barulah tadi kucing je. Assalamualaikum. Salam. Saya Arni, asal Sabah. Tenom, daerah Tenom. Tenom. Okay. Minum kopi Tenom lah setiap hari. Okay. Saya Arni. Okay, selamat berkenalan. Next, Nur Sakinah. Waalaikumsalam. Lagi cantik pada profile picture. Alamak, segat pula
Dekat Gani kan? Hello. Hello. Tak. Tak okey kot. Tak okey, tak apa Sakinah. Dah nampak muka cukup lah sekejap ni. Boleh je nak off video bagi tahu awak dari mana je Sakinah. Hilang sudah. Okey lah, next Bibi lah. Bibi Nur Sahila. Assalamualaikum, nama Bibi dari Bengawan Sabah. Bengawan. Okay. InsyaAllah lepas PKP semoga kita bertemu lah kan? InsyaAllah. Lagi-lagi? Kakak-kakak nak kenalkan diri boleh? Secara laju. Siapa? Boleh teruskan? Siapa lah? Sabrina ke, Najwa ke, Su ke? Boleh Kak. Start. Assalamualaikum. Dengar tak Kak? Nama Satriani Sudi, asal Keningau, Sabah. Okay. Hai Satriani. Okay, orang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak boleh buka kamera sebab kamera laptop ada masalah. Tapi lah cakap ini dia boleh kan? Nama Nurul Izwani binti Muhammad Kasim, boleh panggil Nurul, asal daripada Keningau. Keningau, dekat je lah dengan Satriani. Ya, cuma sekarang menetap di KK lah. Di KK. Okay. Next. Lagi. Su. Natasha. Natasha Matius. Lain akak ke lain orang lain? Okey, Saya Kak. okey, Vivi. Assalamualaikum, nama saya Vivi Nur Ain Ala binti Abdul Latif, asal Sarawak. Tapi sekarang di KK, di UMS. Terperangkap di UMS Allah, semoga cukup makan lah di dalam tu kan. Farah Irdiana lah. Farah, kita panggil Irdiana. Atau orang lain nak? Fahmiatul Balkish ke? Nur Atira Fahana ke? Ada orang nak memperkenalkan diri? Saya lah Kak. Bawa. Boleh. Assalamualaikum, nama saya Sabrina. Saya asal daripada Tuaran, sekarang ada di UMS. Okay. Sebi pun terperangkap di UMS. Nur Atira Fahana lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nur Atira Farhana, saya dari Sandakan. Sandakan. Batu berapa? Batu 4. Batu 4. Okay. Lagi. Kak Dila tak payahlah kan? Najwa tak payah, Mila tak payah. Nina. Lagi? Siapa lagi? Siapa tunjuk? Farah Irdiana. Nurdiana. Baru nampak. Masya Allah. Waalaikumsalam. Nama saya Nurdiana binti Raja. Boleh panggil Nana. Asal Ada tu. Okey ke kat sana? Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay.
Okay lah, yang lain kita berkenalan by time lah kan, insyaAllah. Okay, so apa-apa persoalan ataupun apa-apa tak dengar ke, tak nampak ke, termute ke, bagi tahu terus ni sharing kita, seperti korang buat apa online kan, apa-apa lah. Kalau malu nak bercakap, rasanya semua orang pun malu-malu kan. Kak macam cakap dengan profile picture yang tegak je lah. So macam nak jugalah feedback, kalau malu nak buka okey je nak chat dekat chat Oh Farah Diana, saya tak dapat buka kamera. Tak apa, cantik dah muka tu tengok. Farah Diana dari mana? Boleh reply kat chat. Okay, reply nanti. Okay, insyaAllah untuk siapa yang nak buka, insyaAllah dia akan membantu akak lebih excited lah untuk share kan. Kalau tak buka pun tak apa. Oh, dia sempurna. Okay. Oh, ni ada Azlina BP 2011101. Buat sangat kelas online kan. Azlina nak kenalkan diri sebelum akak mula. Azlina ada? Okay, tak ada. Syarifah Kursyah nak kenalkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Syarifah Kursyah binti Barman. Saya asal Keningau. Sekarang dalam UMS. Okeylah, ni orang-orang yang insyaAllah adalah hikmah dalam UMS kan. Okey. Oh tak apa Azlina, saya orang KK. Oh dekat je kita, patutlah rasa dekat. Okey, insyaAllah akak akan start. InsyaAllah hari ni sebelum ni sharing-sharing kita tentang apa? Kalau korang ingat lah, apa yang sebenarnya sebelum ni Kak Dila pernah share, Kak Najwa pernah share, Kak Su pernah share. Antaranya tentang apa? Alang-alang tengok muka Erni lah. Arni. Antara sharing apa yang awak ingat? Kak, saya first time join. Oh, first time. Oh, welcome. Semangat, bagus hari ni. Orang lain. Boleh tulis kat sini. Farah Irdiana. Apa yang sebenarnya sharing awak yang awak ingat? Pernah dengar? Boleh Farah Irdiana ke, Nurmala ke, Azlina ke? Boleh check. Tak apa orang yang malu-malu. Ada? By chat je lah kita. Pemalu rupanya kita ni. Ada orang mau bagi tahu sebelum ni? Okeylah, tak dapat sambutan. Okeylah, antara The Ultimate Trustee. Wow. Orang putih sangat kan. Hari ni pun sharing orang putih juga. The Ultimate Trustee yang sebenarnya kita cerita tentang siapa Ultimate Trustee ni, siapa yang kita trust sangat ni, itulah Allah kan. Sebelum ni kita cerita banyak tentang asma Allah. Tak apa Azlina, tak apa, minta maaf, akak maafkan. Oh blur. Okey je. So sebelum ni kita cerita tentang asma Allah, tentang pengenalan kepada Allah kan. Tapi hari ni sharing special sikit. Tentang hari semalam. Sabar cakap kemarin kan. So kemarin hari apa? Kemarin ni hari apa? Siapa tahu apakah hari kemarin? Apa specialnya hari kemarin? Kelahiran Rasulullah. Okey kan. Sabrina cakap Maulidur Rasul Bibi kan. Okay, so betul. So hari ni sharing special sikit tentang Maulidur Rasul. Okay, kejap ya. Kita share sikit. Nampak tak? Allah, salah. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okay, nampak
Okay, so insyaAllah kita akan share tentang Maulidur Rasul. Sini lah. Tak nampak di sini lah. Okay, kau tak nampak beritahu kan. Okay, hari ni, hari tu apa, The Ultimate Trustee kan. So hari ni kita cerita tentang The Greatest Influencer. Kita akan cerita tentang influencer di IG ya kawan-kawan. Kan kita tengok ni influencer kan, semua orang suka kalau sekarang ni siapa influencer kita kan. Kalau tengok kat IG ni lebih daripada berapa K kan follower, semua ramai dah jadi influencer kan. Walaupun dia ni bukanlah orang yang tak famous pun tapi boleh jadi influencer kan. Tapi hari ni kita akan cerita influencer yang paling-paling lah. Ni influencer kalah IG, YouTube, Facebook semua yang paling kalah ni Lofa kalah semua. Okay, so insyaAllah kita cerita tentang Maulidur Rasul kan. Okay, selalunya Maulidur Rasul ni biasanya kita menyambut dengan apa? Boleh di chat atau boleh kita bagi tahu audio. Selalu Maulidur Rasul ni kita sambut macam mana? Apa arti Maulidur Rasul untuk kita? Selalu dari sekolah kot kan kita sambut Maulidur Rasul. Okay, macam mana sambut? Macam mana kita sambut? Ada orang boleh share antara sambutan lah. Kesialan keluar masuk kan. Okay, so cakap perarakan. Oh, Bibi pun sama lah. So dengan Bibi ni macam orang yang sama, takut. Kan? Perarakan Maulidur Rasul, yes kan. Kalau asrama memanglah kerja Maulidur Rasul ready lah kan. Pakai baju cantik-cantik, kita berarak Maulidur Rasul. Okay, so kita tengok kan, kalau kat sini kan, siapa nampak? Apa yang korang nampak? Gambar lelaki. Okay, kalau kita tengok kat sini kan, tahun ni kan, sebenarnya kalau kita cakap pasal Maulidur Rasul ni, kita takkan larilah dengan satu yang kita cakap tadi kan, perarakan. Tengok kan, baju merah, baju hijau, baju biru, baju oranye ni kan kat belakang sana kan, perarakan. Yes, perarakan Maulidur Rasul. Lagi satu, berselawat kan. Perasan tak dari kecil memang kalau kita sambut kan, okay, selawat kepada Nabi kan. Ni yang tahun ni kan, kemarin ada siapa? Ada Naim Daniel pun selawat, jangan main tau. Malu kita kalau tak berselawat. Naim Daniel adalah Ahmad Adian ni dekat TV Al-Hijrah lah. Dan yang baru tahun ni selawat challenge kan. So ini biasa rakyat Malaysia kalau sebut Maulidur Rasul kita akan macam, okay, so first memang selawat, dua berarak tapi special lagi tahun ni siapa tahu ni apakah peristiwa yang berkaitan dengan gambar ni. Tahu Bibi, semangat. Go Bibi. Apakah ini? Siapakah lelaki yang dipijak mukanya di situ? Boycott. Sebenarnya Islamofobia. Masya Allah Yes, Islamofobia France ni bukan sekarang je sebenarnya. Kalau kita tengok Macron okay, bukan Macron Macron. Maybe nama dia, diorang hina Nabi, lukis kartun Nabi. Yes. Kalau kita ingat dulu sebenarnya dah banyak beberapa episod actually France ni lukis gambar Nabi. Sebelum ni apa, Charlie Hebdo tu kan, tu pun dia ada juga lukis menghina Nabi. Tapi kali ni dia menghina, dia tahu tak dia tampal gambar, bukan gambar calang-calang, gambar kertas A4 tapi dia macam bayangkan bangunan pemerintahan dia tinggi semua ditampal maksudnya macam besar lah. Kita bayangkan kalau Putrajaya tu penuh gambar yang macam tu, yang penghinaan. So France ni letak di advertisement besar. Dia bukan advertisement, tempat pusat pemerintahan dia. Macam pusat pemerintahan Malaysia di Putrajaya letak situ. Dia cakapnya kira dia punya kerja lah kan. Tapi kalau sebelum ni berlaku macam ni, diorang minta maaf Tapi sekarang ni diorang tak minta maaf. Malah diorang cakap apa? Apa salahnya buat ni kan? Ini adalah kebebasan pemikiran. And so what ni kebebasan pemikiran. Jadi sebab tu umat Islam bangkit Dan jadi pula benda ni beberapa hari sebelum Maulidur Rasul lah. So kadang kita tengok kisah ni
Apa kaitan dengan Maulidur Rasul kan? So adakah bila benda ni terjadi, bukti cinta kita kepada Nabi, bukti amal Maulidur Rasul kita backup dengan boykot sahaja adakah berarak, adakah selawat, adakah boykot? Okay, nanti kita akan tengok Okay, so apa kepentingan Rasul? Boleh jawab? Macam cemerlang je korang punya jawapan ni. Sorry, tukar. Apakah kepentingan Rasul? Kenapalah kita kena ada Rasul ni? Kan kita dah ada, Allah dah turunkan Al-Quran. Kenapa yang kita perlukan Rasul? Cukup lah kan? Masya Allah, Bibi kan menyampaikan wahyu pada manusia. 10 markah lah SPM kan macam ni. Baru SPM kan korang? Akak SPM lebih 10 tahun lepas lah. Menyampaikan wahyu Masya Allah. Okay, betul. Cakap ni Rasul ni soalan cepu cemas lah. Berapa Rasul yang kita wajib diketahui? Ni macam soalan tadi lah kan. Berapa sebenarnya Rasul yang kita wajib ketahui? Jadi kita nak cakap kepentingan Rasul ni kan. Bukan Nabi Muhammad je kan. Sebenarnya banyaklah lagi Rasul-Rasul sebelum ni. So macam Bibi cakap menyampaikan wahyu. So berapa kepentingan? Berapa Rasul-Rasul yang wajib kita ketahui? Okay, jawab, jangan tak jawab. Vivi 25 tanda soal. Berbau tidak confident di situ. Vivi, betul Bibi. Vivi, Bibi, Fifi, lagi siapa? Shishi. InsyaAllah betul tu 25. Bibi kan. Okay, so kita tengok satu, tengok ayat Quran ni kan. Surah Al-Fat ayat 28. Sebab akak baca je lah kan. Kita tengok maksudnya kan. Allah yang menyatakan itu, dialah yang telah mengutus Rasulnya, yakni Muhammad, dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar, supaya dia memenangkannya dan meninggikannya atas segala bawaan agama yang lain, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Kau tengok ayat Arab dia kan. Wallazi arsala rasulahu bil huda. Al-huda ainul ain. Dia Arab pula. So 25 tanda soal tu. Yes, 25 Rasul yang wajib kita ketahui tu. Okay, kita tengok flowchart ni sikit kan. Nabi Adam yang first dan nabi-nabi berikutnya. Kalau kita tengok kenapa sampai banyak sangat nabi, agak-agak ni soalan yang macam menguji KPKK sikit kan. Agak-agak lah, kenapa sampai 25 nabi tak cukup ke satu nabi? Kenapa banyak sangat pula Allah ni bagi. Sebenarnya nabi ramai, 25 rasul yes, tapi nabi ni beratus-ratus So agak-agak kenapa? Why? Diorang boleh jawab tak? Kenapa sampai 25? Kalau kita tengok flowchart ni macam banyak betul nabi mana hilang? Sebab sepanjang zaman kan banyak pula zaman mestilah kena banyak nabi kan. Okay, so sebenarnya kalau kita tunjuk okay ke? Okay, so aku nak buat satu lukisan sebab Nabi ni lahir di zaman-zaman yang berbeza. Ya betul Bibi kan. Okay, aku nak buat satu lukisan. Harap korang boleh nampak lah kejap Stop. Ini keperasaan lecturer korang mempresent Okay. Okay, nampak tak titik, nampak tak love di sini? Nampak Okay, so kita tengok kalau start daripada Nabi apa? Oh nampak. Tidak dapat. Nampak. Okay, so sebenarnya daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh kan.
kaum kan, kalau kita tengok kaum Nabi contoh kita start dari Adam, tak adalah kaum dia detail kan, tapi start daripada Idris, Nuh kan, daripada Nuh, okay ada kaum dia kan, tapi sikit je beriman, lepas tu Allah hapuskan kan. Tapi sebenarnya bila Rasul datang lagi untuk memperbaiki kaum dia, ada yang beriman, ada yang tak kan. So ini graf macam perbaikan umat lah. So kita tengok keep on macam ada Nabi baik umat dia. Tak ada Nabi kurang, ada Nabi baik lagi, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail sampai Nabi Muhammad kan. So sampai gap kan antara Nabi tepuk graf air sikit. Okay, kalau kita tengok kan ni ups and down ni adalah nak cakap betapa setiap kali Nabi diutuskan, Rasul diutuskan, sebenarnya bila dia untuk memperbaiki umat tu lah. Kalau kita tengok sampailah teringat kisah Samiri kan. Siapa pernah dengar Samiri? Bukan samurai, Samiri. Siapa tahu Samiri? Ada orang tahu? Tak tahu? Okay, Samiri ni Dajjal. Bukan Izwan ni. Dajjal cerita lain pula. Samiri ni, okay, tak apa. Samiri ni adalah kisah masa zaman Nabi Musa. Kan, yakin je, confident tu penting kan. BA 20110503. Okay, Samiri ni adalah sewaktu Nabi Musa kan. Nabi Musa bila dia datang kan, dia menyampaikan Islam, lepas tu kaum dia semua beriman. Lepas tu waktu tu macam okay, semua orang beriman. Nabi Musa cakap, okey lah aku nak pergi keluar kejap kira keluar negeri jap. Dia cakap, dia tinggalkan sekejap je, sebenarnya beberapa tahun je dia tinggalkan kaumnya. Lepas tu apa yang mereka buat kan, bila Nabi tak ada orang nak bagi peringatan, tak ada orang nak bagi petunjuk, dia orang macam rasa nak bina satu sculpture, patung kan. So dia orang buat patung lembu, lembu Samiri. So dia orang buat patung lembu tu ada ruang udara masuk. So bila udara masuk, lepas tu bunyi so macam bunyilah. Nah, lembu ni bersuara macam Tuhan je sembah. Sembah. So nak cakapnya bila tak ada je Nabi, terus manusia ni terus kaum dia sesat bukan sesat, terus jauh daripada landasan. So itulah yang terjadi kepada sebenarnya kaum-kaum yang memang jauh lah. Macam Nabi Muhammad kan, last Nabi Isa hingga Nabi Muhammad tu 610 tahun beza. So bayangkan sebelum Rasulullah diutuskan, Rasulullah lahir, kalau kita ni lahir waktu zaman sebelum Rasulullah tu, zaman jahiliah, bayangkan kita ni tak ada dah kat sini. Kita ni lahir, baby perempuan bunuh. Tak ada dah lah Izwani, Diana, Vivi kan, Nama Izani kan. Sama Samiri ni nama asal dia Musa juga kan. Allah alam, yang kami baca dalam buku tu bukanlah. Dia memang nama yang dia letak pada patung tu lah. Tapi betul kot sebab dia nak menyamai Musa, maybe ada yang agak tak tahu kan. Terima kasih Izwani atas info. So cakap apa tadi? Zaman jahiliah. So dia nak cakap sebelum kelahiran Rasulullah memang jahil betul lah. Itulah baby perempuan dibunuh. Lagi apa, orang Rom dia menyembah Tuhan perempuan kan. Kalau kat Rom kan menyembah Tuhan, tapi Tuhan tu adalah pelacur. Teruk lah, maksudnya dunia sebelum kedatangan Nabi Muhammad tu teruk. So penting tak Rasul ni sebenarnya? Penting tak? Dengar sikit suara. Cuba konsert pula. Penting tak? Penting tak? Penting. Baik Dek. Terima kasih. Penting Kak. Okay. Nurmala binti Rosli BA 2011100332. Okay, sekejap ya. Kita present balik. Sangat penting Kak. Okay, baik. Okay, so kita tengok so tadi Nabi tu sama juga, so itu zaman sebelum Nabi Muhammad kan. Sekarang kita tak ada
Rasul kan. Malah kita tak ada Nabi kan. Dah berapa tahun dah kita tak ada kan? 1400 tahun kan. Tak ada kan. Okay, so apa so sekarang kalau kita tengok lihat dunia sekarang, apa efek kita tak ada Rasul sekarang? Sekarang kita of course ada Rasul kan, kita ada sambutan je. Apa Izwan ni? Oh laju betul sebut nama Matrix. Apa efek bila kita ni tiada Rasul sekarang? Okay, mana Rasul kan? Rasul yang apa? Rasul yang sesat tu? Rasul apa? Rasul Nabi palsu adalah sekarang kan, tapi kita dah tak ada Nabi dan Rasul. So apa efek kepada kita masyarakat sekarang? Tadi agak cerita pasal sebelum masa zaman jahiliah kan. Kalau sekarang apa efek kita ni, masyarakat kita? Lalai. Betul-betul lalai ya. Okay, yes memang itulah sebenarnya kan. Okay, next. Okay, kita tengok nampak tak keratan Akbar mungkin antara keratan Akbar ni berlaku beberapa tahun lepas tak suka keratan Akbar ni sebenarnya kan. Tapi lihatlah kepada majalah yang tulis tu kan. Pendaftaran anak luar nikah setiap 17 minit. Ini beberapa tahun lepas dan ini yang daftar. Cuba bayangkan yang tak daftar dulu masa akak kerja, dulu akak kerja kat Johor, sekarang kat Sabah. Dulu masa kerja kat Johor, bulan 9. Aku ingat lagi start kerja bulan 9 memang masuk department ONG kan, pakar wanita lah. Wanita lah kan. Sakit puan. Orang kampung panggil sakit puan. Dia panggil obstetric and gynecology kan. Tak ada. VV je lah, faham kan. Okay, so masa tu rasa tiba-tiba bulan 9 tu banyak sangat mak yang tiada ayah. Maksudnya banyak sangat akak sambut baby masa tu, banyak ramai sangat anak luar nikah. Bayangkan kita yang kena sambut baby anak luar nikah. Masa tu perasaan yang first akak rasa memang tak boleh terima lah kan. Tapi masa tu banyak sangat. So akak tanyalah nurse yang senior kat situ kan, kenapa banyak sangat bulan ni, bulan lepas tak macam ni pun. So nurse tu macam relax je cakap kan, oh tak tahu ke doktor, bulan 9 ni, so 9 bulan lepas berlaku apa, macam bulan 9, bulan 1 orang buat apa? Start sekolah lah kan. Kita dulu sekolah macam New Year je, apa lah Bibi Nur Sahilah BK 20111047 New Year kan, Bibi pun New Year, yes New Year kan. Kalau kita baca memang New Year ni adalah tempat masa orang buat maksiat kita New Year sambut duduk rumah tapi orang lain New Year memang penuh hotel-hotel Kalau ni orang non-Muslim, kita tak adalah kisah sangat, sebenarnya patut kisahlah, tapi tak adalah kita sekisah Muslim. Masalahnya yang datang, yang lahir anak luar nikah tu memang Muslim. So ini adalah efek kepada tak adanya Rasul. Tak adanya orang nak guide kita, tiadanya orang yang nak tunjuk kita benda yang betul So kita tengok lagi apa, 23,000 anak tak sah taraf. Memang ramai, yes memang ramai. Sampai kita orang dulu ada buku anak luar nikah tau. Kalau dulu-dulu tahun-tahun dia macam sangat sikit maksudnya macam minggu ni sikit lah, boleh kira dengan jari. Tapi bila tahun 2018, 2019 sampai macam banyak betul kan. Tapi nak cakap itulah dia efek bila mana tiadanya Rasul. Kita tengok next apa ni? Tak nampak. Nafsu belajar. Masa nak buat slide ni, ceritalah sikit kan. Masa nak buat slide ni sebenarnya memang nak cari kes-kes yang student lah. Tapi scary lah bila kita search macam-macam. Sebab ni diorang dapat tangkap kamera yang betul dan diorang sendiri ada buat video sendiri Maksudnya nafsu pelajar pakai kain biru menengah tu tapi buat benda-benda yang tak elok Ni pun teringat pula satu kisah banyak pula kisah Kalau boring boleh type je, boring lah Kak Vina, next teringat kisah masa agak kerja jugalah, masa dekat ONG tu. Jumpa seorang pakcik Cina. So dia cerita, tiba-tiba dia cerita, tak tahulah memang Allah menghantar lah kan. Dia cerita, cakap doktor, saya ni, saya kerja jual
pil gugur anak. So kita pun macam, okay, kenapa yang nak bercerita kan? Dia relax je cerita, oh saya jual pil gugur anak. Macam okay. Cakap, tahu tak doktor, banyak sangat budak-budak sekolah beli. Especially budak kat kampung-kampung. Nah, siapa budak kampung? Bukan nak budak kampung, masa tu kat Johor lah, tak ada kaitan pun dengan korang sebenarnya kan. Cakap memang ramai. Tapi juga, tapi itulah kan doktor macam even yang Muslim pun lepas gugur sebut Alhamdulillah. Saya pelik lah orang Cina cakap pelik dengan kita kan. Saya cakap dah gugur dan cakap Alhamdulillah. Kita pun tak tahu lah masa tu rasa malu. Tapi rasa macam terkejut Tapi nak cakap ini adalah Astaghfirullahalazim, mengucap panjang Vivi. Kalau ada kamera, Astaghfirullah. So memang mengucap. Akak macam terkejut macam tiba-tiba je dia datang cerita, akak pun tak tahulah kan. Memang nak kita tahu kan lah. Lagi apa tu? Gantung diri, kecewa cinta. Nah. Lagi apa? Cemburu. Tak nampak apa. Cemburu apa? Cemburu motif bunuh. Ini lagi lah. Astaghfirullahalazim. Kalau ke hospital ni tak sah, tak jumpa budak, perempuan, teenagers, remaja, minum Clorox minum Clorox lah, minum cuci apalah. Cuci apa-apalah yang pencuci jamban ke, minum. Sebab apa? Putus cinta. Biasa ni umur-umur korang ni kan, umur-umur kita. Umur kita ni, remaja ni, minumlah, semua ada yang kat rumah tak minum sebab kecewa cinta. So ini nak cakap betapa bila tiada guide lah. Okay, next. Sebenarnya nak tunjuk satu video. Tapi kita tunjuk je lah. Kita usahakan untuk tunjuk. Kejap. Semua orang okey lagi ke? Okey Kak. Okey. Okey Kak. Boleh terusan. Okey. Bunyi macam tengah masak di situ. Okey, nampak tak gambar bapa dengan anak? Nampak tak ada bunyi? Nampak. Tak apalah, tak ada bunyi. Korang tengok je lah. Okay. Sekat-sekat sikit comelnya Vivi. Comel tudung di situ macam mau swimming. Okay, dapat tak tengok video? Dapat. Apa yang korang? Vivi lah alang-alang tergelak-gelak. Apa yang dapat dalam video? Vivi. Saya rasa apa yang parents buat tu anak pun akan buat juga sebab parents kan macam role model untuk anak. Jadi apa yang parents buat sama ada baik atau buruk memang anak akan ikut juga. Jadi sebagai parents kita mesti tunjuk yang baik-baik aja dengan anak supaya dia orang pun buat benda yang baik aja. Okay, Masya Allah. Vivi sebagai parents sebut. Sebagai parents kita kena buat yang baik. Baiklah, insyaAllah semoga menjadi parents yang baik. Okay, sambung Okay, dah sebut Vivi dah sebut role model kan. Kalau kita sebut role model kan, kebanyakan kita suka
kalau akak tanyalah kan, rata-rata mesti role model dia adalah siapa? Okey lah, sebutlah nak chat ni. Akak nak dengar jugalah role model korang ni. Siapakah role model kita? Boleh tulis? Role model. Siapa role model kita? Siapa? Nabi Muhammad, Masya Allah. Ini jawapan ni, jawapan exam. Lagi? Lagi? Ni Heniza Amy, Mama, Bibi, orang-orang yang berjaya. Panjanglah. Ramai sangat tu orang-orang yang berjaya. Okay, Heniza Amy kan, okay, parents kan. Orang sekeliling yang bagi inspirasi. Jawapan Izwani ni sangat politik lah. Ni ada gaya-gaya ni. Ada gaya-gaya Haji G ni. Okay, so kebanyakan kita akan nampak eksotik sikit. Kita akan nampak, tadi kita tengok video tu memang parents lah. Sebab budak memang dia akan tend to mengikut parents, sebab itulah orang yang dia nampak, orang yang dia look up kan. Memang itu role model dia kan. Kalau lagi siapa? Sekarang Nelofa kan. Sekarang ramailah nak tukar role model kan Nelofa sekarang. Betul-betul ada cantik kan. Ada je orang berpudar lain kan. Cuma ni cantik dan kaya. Tiba taklah. Dr. Amalina, insyaAllah. Vivi kan, doktor sangat. Okay, Syed Sadiq. Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Okay, menarik lah. Bateri running dulu. Kejap, bateri. Okay, sana. Okay, bateri. Big U. Okay, banyak ni. Okay, kalau akak lah. Sebelum ni lah kan, maybe sebelum akak jadi macam ni, nanti kita berkenalan lagi kan. Dulu akak punya role model Angelina Jolie. Angelina Jolie, teruskan gelap Bibi, teruskan. Angelina Jolie, sebab apa? Sebab dia ambil anak angkat ramai dia kesian tengok negara dekat Afrika dia ambil anak angkat. Dia kesian pergi kat Vietnam ambil anak angkat. Lepas tu dia bagi berjuta-juta macam ni je duit banyak duit bagi juta kebajikan sana kebajikan sini kan. Dan yang paling penting sebab dia cantik dan hot lah kan. So tu dululah. Tapi kalau kita tengok kan yang saya akan share ni, sebenarnya Allah cakap, Allah dah bagi tahu sebenarnya siapa role model terbaik ni jawapan skema tadi kan. Iaitu kalau kita tengok Arab dia adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebenarnya bagi kamu kan, kana lakum fi Rasulullah. Pada diri Rasulullah tu ada uswatun hasanah. Uswah tu qudwah kan. Contoh ataupun teladan, hasanah yang paling baik. So contoh yang terbaik. So sebenarnya Allah dah beritahu role model kita yang terbaik adalah Rasulullah tu sendiri. So tapi apa yang kita nak ikut kepada Rasulullah ni? Okay, so apa contoh-contoh nak tanya kan? Apa? Ni ada buku Kak bukan nak jual buku? Tak tahulah Kak ambil. Ni Ustaz Zawawi punya buku dengan ada 100, tak cukup 100 boleh 1100 sunnah. Okay, so apa sunnah-sunnah selalunya kan orang ikut. Kita suka ikut. Cuba share sikit. Apa sunnah-sunnah yang kita suka ikut. Kalau orang lelaki tiba-tiba nak ikut sunnah, bila time nak kahwin dua, barulah ikut sunnah. Kahwin dua, sunnah kot selama ni tak pernah dengar pun terus sunnah kan. Bibi minum duduk, yes minum duduk. Lagi apa? Tidur kan. Kalau tengok buku 1000 berhenti sebelum kenyang, terasa pula kita. InsyaAllah lah. Zelina kan, terima kasih kerana mengingatkan berhenti sebelum kenyang. Susah juga kan berhenti sebelum kenyang ni. Sebab dia macam tak tahu bila kenyang tu. Okay, kalau tengok kan, kalau tak tahu lah korang nampak ke tak buku Ustaz Zawawi tu. Solat sunat duha, Masya Allah Nurdiana. Okay kan, kalau kita tengok kan, sunnah makan guna tangan. Kalau guna kaki. Bibi ni pun tangan kanan kan maksudnya, yes tangan kanan. Maksud saya Kak pakai tangan, tidak pakai sudut. Kanan. Ya. Oh pakai sudut, betul. Lupa tak?
Tuduh. Terukir kaki. Okey, kalau tengok kebanyakan masyarakat kita makan guna tangan kanan kan. Minum duduk, tidur sebelah kanan. Lagi apa? Bersugi. Kalau lagi apa? Ada janggut kan. Ada janggut macam Rasulullah. Rambut panjang sikit tiba kumpul rambut panjang kan. Sedara akak kan rambut. Bukan nak cakap lah kan. Dia rambut macam rambut Amy Search tu yang macam Sultan ni kenapa rambut panjang-panjang ni kan? Baru habis UiTM kan macam budak-budak macam tu kan. Weh, sunnah kot Kak Fina. Lama ni kan, itu ikut sunnah. Tak apalah kan, Alhamdulillah semoga pahala buat dia kan. Lagi apa? Dia cakap poligami, tu semua sunnah kan. Tapi sebenarnya memang banyak sangat sunnah kan. Kalau kita tengok buku hadis pun macam sangat tebal kan. Kita orang akan macam go through kalau buku hadis Rasulullah ni sampai macam setebal ni sunnah-sunnah yang kita boleh ikut kan. Tapi sebenarnya kita nak cerita tentang apa yang sunnah yang bukan nak cakap utama tapi sunnah yang paling lah. Sebenarnya apa yang paling Rasulullah buat seharian dia. Salah. Okay, so kita tengok surah Al-Imran ayat 31 kan. Ayat ni yang kat rasa pun ayat famous juga kepada semua orang kan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maksudnya kan, katakanlah kan, katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, tuhibbu, uhibbu kan, hubdu, tuhibbunallah, kalau betul kita ni mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah siapa? Ikutilah Rasulullah kan. Nescaya yuhibbukumullah, nescaya Allah tu akan mencintai kita dan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. So sebenarnya memang Allah suruh kita mengikuti mengikuti, kalau betul kita nak buktikan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, maka ikutilah Rasulullah tapi untuk kita perempuan-perempuan takkanlah kita nak ikut rambut panjang dah ikut takkanlah kita nak ikut berjanggut pula, tak boleh pula nak ikut. Takkanlah kita nak ikut pakai jubah, jubah boleh nak ikut kan. Tapi sebenarnya ada benda yang insyaAllah semua lelaki ke perempuan ke sahabat ke bajau ke dusun ke boleh ikut. Iaitu apa kan? Sebenarnya nak bagi tahu sebenarnya apakah ada soalan ke tadi, apakah masa quiz is ada mukjizat? Tak ada. Tak ada. Kau buat soalan sendiri sebenarnya kalau kita tengok start daripada Rasulullah dapat wahyu, tahun berapakah saja soalan cepu cemas? Tahun berapakah Rasulullah mendapat wahyu? Siapa dapat jawab ni akan send hadiah post special. Jangan Google. Tahun berapa? Tahun berapa? Dalam masa 10 saat. Siapa dapat yang mark post ni? Nanti kita PM alamat. Walaupun jauh aku sanggup post. Ada? 5, 3, 2. Nampaknya BK2011 0147 kurang tepat. Ada lagi mau cuba Okay aja nak tengok ada mimpi, ada yang memang tahu. Okay lah, kita bagi tahu je lah kan. Nampaknya jimatlah postage akak. Next time lah kita try. 610 Masihi. Okay, 610 Masihi kan. Tu Azrina gelak ke? Nangis ke? Gelak sampai terkeluar air mata So 610 Masihi start Islam, jauhnya tertolak 50. Dekat lah tu. Apa nak cakap? Start 610 Masihi sampailah Rasulullah wafat 633 Masihi. Sepanjang 23 tahun Rasulullah dapat Islam tu, seharian Rasulullah tu adalah dia mempotretkan Al-Quran. Daripada Rasulullah bangun tidur, apa yang Rasulullah buat di pagi hari? Berdoa. Sebab apa? Allah yang suruh daripada Al-Quran. Lagi seharian Rasulullah buat apa? Menyampaikan Islam. Sebab apa? Dalam 570 betul? Pandai Bibi, 570 kan, tambah 40 kan, 40 tahun dapat wahyu. So jadi dah 610. Okay, so dan seharian Rasulullah buat apa? Boleh tengok kehidupan Rasulullah ni penuh apa kan? Penuh daripada zaman Mekah lagi kan. Tu ujian-ujian, kita tahu kan siapa
apa nama? Bilal kan. Bilal diimpak batu sebab apa? Sebab bawa Islam Lagi apa? Rasulullah melalui perang-perang, perang Badar, perang Handak, perang Uhud, perang Haibah, perang Tabuk. Semua tu adalah untuk apa? Sebab mengamalkan nak make sure sebenarnya Islam sampai kita sekarang ni. Nak make sure sebenarnya Al-Quran sampai kita sekarang ni sebab nak macam nak macam make sure Islam tu yakni Al-Quran tu mukjizat terbesar tu sampai kepada kita sekarang ni. Kalau tak bayangkan kita ni berapa jauh dari Mekah Madinah, kalau kita nak pergi umrah kan berapa juta, berapa ribu kena bayar. Mahal tahu tak? Baru pergi kan. Habis duit kan. Tapi insya-Allah lah habis duit macam tu kan. Mahal lah. Nak cakapnya jauhnya kita dengan Mekah Madinah. Tapi bila mana Rasulullah ni seharian dia kan, kita dengar kan sebenarnya Rasulullah ni sibuk sangat berfikir tentang umat dia. Dia nak sangat satu dunia ni dapat Al-Quran. Dia nak sangat satu dunia ni tenang dengan Al-Quran kan. Maka dia berusaha sedaya upaya dia setiap hari sebenarnya untuk membawa Al-Quran. So kita lihat sebenarnya sunnah yang terbesar tu adalah bila mana Rasulullah tu mengamalkan apa yang Al-Quran suruh apa yang Allah suruh dan apa tuntutan Al-Quran. So beza tak sebenarnya kalau kita tengok sekarang? Itulah jadi cakap kan, kalau orang Malaysia sekarang sunnah, kita fokus kepada apa sunnah tu lah kita fokus kepada, bukan nak cakap benda ni tak penting, tapi ada sunnah yang lebih utama dan yang lebih besar iaitu Al-Quran. Sepanjang hari kan sampai cakap apa, akhlak Rasulullah tu kan, hadis kan, Aisyah kan beritahu akhlak Rasulullah tu adalah Al-Quran. Rasulullah ni seperti Al-Quran yang bergerak. Nah itulah sunnah yang terbesar bila mana kita mengamalkan Al-Quran. So boleh ada janggut, boleh minum duduk, boleh guna makan bukan pakai kaki kan, pakai tangan kan, boleh. Tapi at the same time kita Al-Quran tu, kita amalkan Al-Quran yang Rasulullah amalkan setiap hari. Hidup dia sebab Al-Quran, hidup dia kerana Al-Quran, hidup dia mengamalkan Al-Quran. Okay. Nampak tak sini? Kita copy. Kita cut dari Wikipedia kalau orang boleh biasa baca Wikipedia. Okay, ingat tak kita punya tajuk The Greatest Influencer. Tak tengok chat pula. Okay. Greatest Influencer. Alah, waktu ni nak tanya sebenarnya. Konon-konon tak nampak lah kan? Orang siapa bosan lah tak nampak sebenarnya. Kalau kita tengok je kan. Okay, ini dalam Wikinya. Lah Wani ni buat tak nampak. Baru nak tanya soalan, nak post hadiah. Okay, tak dapat dah kan. Okay, so kita tengok kan, kalau kat sini memang sebenarnya kan, bila kita sebut influencer, the most influential person, memang even orang kafir, orang putih, orang Eropah, dia cakap apa? Siapa orang yang paling influential dekat muka bumi ni in history? Siapa? Itulah jawapan dari jawapan Rasulullah. Kalah Nia Lofa, kalah Eliza Hemi, kalah Irbit Liu. Kalah siapa lagi? Kalah Syed Saddiq, kalah Mahathir 90 tahun 100 tahun. Kalah Dr. Manina. Lagi apa? Kalah Trump. Trump ni perasan je kan sebenarnya Rasulullah adalah yang most influential person Sebab apa? Bila kita sebut influential ni, kenapa seseorang tu jadi influencer? Kenapa Nia Lofa ni jadi influencer? Lagi apa? Kenapa Khairul Amin ni kena influencer ke? Okay tak kenal lah nama influencer korang BBNU. Siapa lagi influencer? Kenapa influencer ni disebut influencer? Cerita sikit. Korang suka kan IG ni influencer? Gelak je Vivi ni. BBNU. Kenapa influencer ni disebut influencer? Soalan. Kikit tak? Boleh pengaruh. They influences other people life. Wow, 10 markah untuk English. Ikutan orang. Azina, yes, sebab dia influence orang. Okay, kalau kita tengok Rasulullah ni dia influence siapa Rasulullah ni start daripada kelahiran Rasulullah, Maulidur Rasul, start turunnya Al-Quran, Rasulullah telah mengubah dunia. Dia bukan mengubah Mekah saja, bukan mengubah Madinah, bukan mengubah tanah Arab, tapi mengubah satu dunia. Nak share sikit lah Kita ni kan, kalau korang masuk je toilet, kebanyakan barang-barang dalam toilet tu adalah ciptaan umat Islam.
Sebab apa? Allah cakap kepada kita kena bersih tahukah anda? Baru sedap sikit kan. Tahukah anda sabun itu diciptakan oleh orang Islam? Tahukah anda sistem aliran air tu diciptakan oleh umat Islam? Lagi apa? Ada toilet. Lagi tambah apa? Kursi gila. Tahukah anda flash jamban korang tu, bersyukur ada flash jamban adalah ciptaan orang Islam? Tahukah anda? Tahukah? Jawablah, tahu ke tak tahu? Tidak, sambil nangis. Tidak. Okay. Memang korang tak tahu je. Okay. Memang korang tak tahu. Itu baru pergi toilet. Pergi dapur. Pergi dapur sekarang? UMS tak ada dapur, salah. Pergi dapur. Apa yang korang selalu minum untuk stay up? Korang minum apa untuk stay up? Makan Maggi, okay fine. Minum apa? Kalau korang stay up, nak buat ni lah. Kopi, yes. Kopi ni, tahukah anda kopi ni adalah ciptaan orang Islam? Bukan orang putih yang latte, mocha, bla 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 Puyo je tu. Sebenarnya daripada Islam. Nak cerita pasal history kopi ni agak sangat suka lah. Tapi kami masa lah next time lah kot kita akan buat sharing kopi. Sambil semua orang kena ada kopi. Okay. Merepek nantilah next time. Lepas tu tahukah anda? Kita keluar rumah. Tahukah anda graduasi kita? Semua orang kan nak grad kan? Jubah grad tu dari mana? Kenapa dia berjubah? Kenapa tak pakai skirt grad? Kenapa dia jubah grad? Tahukah anda? Besar-besar pergi mata. So jubah grad tu adalah pembuktian betapa Islam ni sebenarnya dialah yang paling tinggi ilmuannya dulu. Sampai satu dunia nak mengikuti orang Islam. Sampai setiap kali grad dari tadika ke sekolah ke universiti nak pakai jubah. Sebab orang tanya macam hebatnya orang Islam dulu. Tu jubah. Dan tahukah anda? Tu baru jubah. Tahukah anda? Tahukah orang pakai ke tak ni? Kasut tinggi. Dari mana datang kasut tinggi? High heel. Ada orang pakai high heel kan? Ketak-ketuk jalan kan? High heel ni, tahukah anda? High heel ni, dia bukan ciptaan orang Islam. Memang kita tak nak cipta benda-benda macam tu. Tahukah anda? Dia diciptakan oleh orang Eropah. Sebab apa? Sebab masa di Eropah, sebelum kedatangan Islam di Eropah, diorang ni kan tadi kita cakap pasal toilet kan, flush jamban orang Islam cipta, air sistem aliran orang Islam cipta, sabun orang Islam cipta. Sebab orang Eropah ni memang dia basically dia uncivilized, dia jijik, dia kotor, dia dah berak kan, dia berak dalam bekas, dia campaknya kat luar. Nanti agak share ada satu ni, dia campak kat luar. So tanah jalan-jalan dekat Eropah penuh najis. Najis manusia, najis kuda, najis semua. Najis anjing, najis BABI. Sampai diorang terpaksa, betul pandai dia lah. Dan sampai diorang terpaksa cipta high heel sebab geli sangat nak jalan. Itulah apa high heel diciptakan. Tahukah anda? Dan kita bangga pakai high heel kan, ketak-ketuk jalan kan. So nampak tak sini sebenarnya dunia ni gelap. Dunia ni teruk, dunia ni penuh macam ni cakap uncivilized lah. Uncivilized apa pandailah Jana pun tengok video yang sama kan, pakai payung supaya tak kena simpan najis. Yes, betul. Dia dalam ajar, nanti kita share lah kan dengan semua orang. Dunia ni, apa link video sabar. Nanti kita share. Boleh juga Diana nak share kat sini dengan semua orang ni kan. So dunia ni sebenarnya teruk lah bila sebelum kedatangan Islam. Dan sebab itulah Rasul didatangkan, dan sebab itulah Rasul membawa Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran untuk kita mengubah dunia ni. So besar tak efek influencer kita ni, greatest influencer? Besar sangat daripada perubahan dalaman hati, perubahan kepada orientasikan dunia kepada akhirat dan luaran. Itulah Islam. Daripada dapur, daripada kita punya pembelajaran kan, daripada apa lagi, semualah Islam punya kan. Ni nanti akan ada satu sharing yang panjang sikit lah pasal ni. Best lah, nanti kita share lah. Okay, macam mana next?
So ini nak yang kalau tengok slide tu sampai apa kalau kita tengok last sekali tu siapa? Albert Einstein Albert Einstein pun yang tempat ke-10 kalah dia, jauh kalah daripada Rasulullah So memang Rasulullah lah paling influencer lah kita tengok. Okay, so sebenarnya kita nak cakap apa tahukah anda habis suara jerit. So sebenarnya nak cakap betapa kelahiran Rasulullah ni membawa erti yang sangat besar, yang sangat membawa perubahan kepada manusia, binatang dan maupun sekitar alami. Satu dunia yang memberi macam efek disebabkan adanya Rasulullah dan adanya Rasulullah membawa Al-Quran. So mungkin kita tak tahu sebab tu tahukah anda mungkin kita tak tahu, tapi sebenarnya itulah dia efek Al-Quran. Okay, so sekarang nak cakap betapa penting untuk kita macam mana jelas sebenarnya Rasulullah ni datang bukan untuk kita hanya berselawat, bukan hanya untuk kita berarak, bukan hanya untuk kita buat sunnah-sunnah yang kecil lah tapi sebenarnya sunnah yang terbesar tu adalah Al-Quran, adalah mengetahui dan beramal dan mempotretkan Al-Quran. Itu adalah sunnah yang terbesar lah. So insyaAllah ni gambar antara gambar terakhir lah, ihdinas siratal mustaqim. InsyaAllah kita baca ayat terakhir ayat second terakhir surah Al-Fatihah ni memang setiap kali kita solat. Semoga memang dengan Al-Quran lah sebenarnya dan efek kepada Nabi Muhammad tu lah menjadikan kita supaya kita ni ada straight path supaya kita ni ada jalan yang lurus, jalan yang sebenar-benar ni. Rasulullah telah mengajarkan kita melalui Al-Quran sebenarnya kehidupannya bukan di dunia saja tapi di akhirat nanti lah. Dia bernafas Al-Quran, oksigen. So inilah sebenarnya efek Al-Quran kepada manusia. Kita dah cakap dia bukan perubahan dalaman kita akan go through banyak lagi sejarah-sejarah yang best sebenarnya dia bukan perubahan dalaman tapi perubahan satu dunia. Tapi dia start dari dalam sampai keluar so itulah dia so insyaAllah next week sebelum tu ada satu puisi khas akak buat untuk semualah. So untuk feeling sikit lah, boleh ke akak minta tutup lampu? Korang jangan tidur nanti takut sedap sangat bunyi alunan tidur. Okay, macam cerita hantu pula cahaya. Okay. Semua orang okay ke? Lupa pula nak tanya ada nak tambah tak sebelum aku berpuisi. Okay. Okay lah, kita puisi sikit lah kan. InsyaAllah semoga ni special lah untuk semua lah hayatilah dengan hati yang terbuka. Okay. Ya Rasulullah, dahulunya aku faham bukti cintaku kepadamu hanya dengan selawat, zikir, berarak. Namun baru kesedar bukti cintaku kepadamu lebih dari itu. Tidak terbayang jikalau kau berada bersama kami sekarang, melihat kami sibuk hanya berzikir pada hari kelahiranmu, sibuk berarak pada hari kelahiranmu. Tetapi di waktu lain kami sibuk dengan kuliah, sibuk dengan tontonan, sibuk dengan dunia. Bahkan seakan-akan Quran itu sesuatu yang janggal untuk kami. Aku malu ya Rasulullah, aku malu. Aku malu melupai sunnah terbesarmu.
melupai tentang mukjizat terbesarmu, melupakan Al-Quran, jauh dari Al-Quran. Maafkanku ya Rasulullah, maafkanku. Okey, insyaAllah akak akhirilah dengan sharing kita malam ni, muhasabah untuk kita bersama. And insyaAllah besar efek Rasulullah dan besar efek Al-Quran kepada kita semua, kepada dunia. Tapi sejauh manalah kedekatan kita dengan Al-Quran. Semoga insyaAllah malam ni pun semoga Allah kira kita nak sharing ni, kita tengok ayat-ayat Quran dan semoga itulah yang menjadi penguat kita dan semoga ini menjadi asbab kita lah untuk claim syurga nanti dengan Allah insyaAllah. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung sharing cara berinteraksi Al-Quran, ada cara-cara berinteraksi dengan Al-Quran lah, supaya inilah kan menjadi kita cakap yang bukti cinta kita kepada Allah, Al-Quran itu sendiri. Okay lah, kalau tak ada apa-apa lagi, kita tangguh majlis dengan tasbih, kafarah dan selawat as. Okey. Okey, terima kasih semua. Nak digambar ke?